Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Safrikan? Sehat? Okey, Ustaz harap kamu sehat. Samping keluarga kamu yang tersayang. Okey, jadi hari ini kita sambung lagi pelajaran kita. Minggu lepas kita belajar tentang bab adab kan? Okey, minggu ni kita masuk bab ibadah. Okey, ibadah. Ibadah tajuk pertama kita dah belajar dulu di dalam kelas. Okey, ini kita sambung tajuk yang kedua, iaitu solat yang sempurna. Okey, solat yang sempurna. Kita terus pergi kepada tajuk yang kita nak sentuh ni. Okey, tengok dekat video yang Ustaz tunjuk ni, buku teks kita ni. Perkara yang membatalkan solat. Antara salah satu kesempurnaan solat adalah kita menjaga daripada perkara yang membatalkan solat. Perkara yang membatalkan solat. Maksudnya, kalau kita buat perkara itu, sembahyang kita ataupun solat kita akan terbatal. Okey. Kita belajar pelan-pelan kan? Okey, Ustaz faham juga kan? Okey. Pertamanya, apa perkara yang membatalkan solat tu? Kita dah solat, tiba-tiba boleh jadi batal. Kenapa? Pertama, kita berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja 3 kali berturut-turut. Kita berulang-ulang menggerakkan badan kita, anggota badan kita dengan sengaja. Contoh tangan. Kita kejap-kejap angkat tangan, kejap-kejap kita garu. Kejap kita garu. Lebih daripada 3 kali berturut-turut, maka batallah sembahyang kita. Sebab apa? Sebab kita terlampau banyak bergerak-gerak. Okey. Yang kedua, anggota-anggota yang besar sahaja seperti kepala, badan, tangan dan kaki. Anggota-anggota yang besar. Anggota-anggota yang besar yang bergerak tu, kepala, badan, tangan dan kaki. Kalau jari yang bergerak tu tak apa. Ataupun mata yang bergerak-bergerak, tu tak apa. Tangan, kaki, tu anggota-anggota yang besar. Macam Ustaz tunjuk tadi lah. Sekejap naik tangan, sekejap garu kat sini, kejap-kejap garu kat sini. Batal lah. Okey, kita tengok gambar yang ada dekat bawah kita ni. Yang pertama, apa tu? Gambar buat apa tu? Berkata-kata dengan sengaja. Dia tengah sembahyang, tiba-tiba dia bercakap. Dia sengaja dia bercakap. Batal. Bercakap dalam sembahyang, batal sembahyang. Yang kedua, dia meninggalkan rukun. Contohnya apa? Dia dalam keadaan berdiri tadi. Tiba-tiba dia terus sujud. Dia tak rukuk. Dia tak Sami Allahu liman hamidah. Dia tinggalkan. Terus, batal dia punya sembahyang dia tu. Okey. Kemudian, yang ketiga apa? Yang ketiga, terkena najis pada badan atau pakaian atau tempat solat. Dia tengah sembahyang, tiba-tiba sama ada dia terperasan ataupun tidak, dekat baju dia tu ada najis. Ada najis. Maka batal sembahyang dia tu. Ataupun kalau bukan dekat baju dia, dekat tangan dia, ada najis, pun batal sembahyang. Ataupun dekat tempat dia sembahyang tu ada najis, pun batal sembahyang dia tu. Jadi dia kena ulang baliklah sembahyang dia tu, sebab dah terkena najis. Okey. Yang keempat, terbuka aurat dengan sengaja. Dia dah sembahyang elok, tiba-tiba semasa dia tengah sembahyang tu aurat dia terbuka. Contoh dalam gambar ni perempuan. Kaki perempuan kan aurat kan. Tiba-tiba masa dia sembahyang tu kain terselak dan nampak kaki. Maka batal sembahyang dia. Sebab apa? Sebab terbuka aurat. Okey. Seterusnya, sikit je ni kan. Sikit lagi. Okey. Makan atau minum masa sembahyang. Dia tadi sebelum sembahyang dia tengah makan gula-gula. Tiba-tiba masa dia sembahyang belum habis ni, dia terus sembahyang, makanan masih lagi ada dalam mulut dia. Batal sembahyang. Batal sembahyang. Yang seterusnya, ketawa sehingga terkeluar suara. Kita ketawa sampai kita keluar suara. Batal sembahyang kita. Tak boleh ketawa dalam sembahyang. Yang ketujuh, hilang ingatan kerana gila ataupun pitam. Kita tengah sembahyang, tiba-tiba kita rebah, pengsang, pitam, pengsang lah kan. Batal sembahyang kita. Hilang ingatan. Maksudnya akal kita tu dah tak sempurna, dalam keadaan tidak sempurna sebab kita pitam ataupun pengsang.
Okey, seterusnya yang ke-8, berpaling dada dari arah kiblat. Kita sembahyang begini kan, tiba-tiba kita dengar macam ada orang datang, kita pun pusing. Berpusing dada kita ni pun batal sembahyang. Okey. Seterusnya yang ke-9, berubah niat. Ubah waktu atau jenis solat. Kita nak solat, kita tengah sembahyang apa? Zuhur. Tiba-tiba kita fikir, Zuhur ke Asar? Asar ke Zuhur? Kita tukar niat pun batal sembahyang. Berubah niat. Kemudian yang ke-10, berhadas. Kita tak kencing, kita tak buang air kecil, kita tak buang air besar. Kita terkentut je. Sikit je terkentut. Tu pun batal lah sembahyang. Sebab apa? Sebab keluar sesuatu daripada kubur dan dubur tu boleh membatalkan wuduk, automatik batal lah sembahyangnya tu. Kemudian yang ke-11, ni murtad. Murtad ni terkeluar daripada Islam. Okey. Kan? Jadi ini adalah 11 perkara yang membatalkan solat. Maksudnya kalau kita terbuat perkara-perkara tersebut ni, kita kena ulang balik sembahyang kita yang batal tadi tu. Okey, faham kan? Okey, tak banyaklah, sikit je insya-Allah. Okay, ustaz faham juga kan? Kita pelan-pelan lah belajar, okey. Nanti sambung dekat sekolah nanti kita belajar lagi. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ken, satu lagi, jangan lupa baca Iqra yang ustaz bagi tu, dan jangan lupa jawab soalan yang ustaz bagi. Ada apa-apa masalah, terus WhatsApp dengan ustaz. Assalamualaikum.